Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada saudara-saudari. Hari ini kita akan bincang chapter 2, Connecting and Communicating Online. Iaitu yang dia berkaitan dengan bagaimana awak nak berhubung. Ni bersesuaian dengan kita punya uh, era sekarang, era pandemik. Alright. Di mana kita tak boleh bersemuka. Kita tak boleh berjumpa secara dekat, uh, secara dekat. Kita boleh dikurangkan lah, kurangkan secara berdekatan. So kita kalau boleh jarakkan, jarakkan 1 meter orang kata, sebab uh, virus itu boleh melekat dalam jarak kurang pada 1 meter. Jadi oleh itu kita kena ada satu, bila memang nak bersemuka macam sekarang lah, nak mengajar, memang ada kena nak kena mengajar. Izzuddin nak tanya apa, Izzuddin? Saya tak record. Bagus. Bagus, terima kasih banyak. Okey. 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 Yang tadi tu maksudnya macam sekarang ni, kita tak boleh jumpa. Awak tak boleh, macam mana saya nak ngajar So jadi kita, pandemik ni kita tak boleh berjumpa So macam mana nak mengajar? So kita kena, saya kena ngajar jugalah dengan cara ni. Rasa cara yang online ni rasa lebih boleh lah, boleh menyaingi. Kalau subjek komputer ni boleh menyaingi dan boleh melebihi secara bersemuka lagi. Sebab ia uh, dirakam boleh dirakam, boleh tengok balik. Dan dia boleh tengok apa yang saya ajar kan. So kalau dekat ni, dekat kelas, cuba kat kelas. Cuma masalahnya kat kelas ni, memang baguslah kat kelas. Cuma ada mungkin ada pelajar datang lambat dan sebagainya. Itu akan mengganggu konsentrasi dalam kelas. Ni ada kebaikan, kita anggaplah sebagai kebaikan. Cuma untuk bersemuka ni memang tak boleh lawan lah. Dia adalah yang paling terbaik. Sebab di situ ada elemen motivasi dan sebagainya. Jadi untuk chapter 2 ni, kita akan belajar mengenai bagaimana kita nak berhubung dengan kawan awak, nak berhubung, nak bercakap, nak berkomunikasi secara online, saya maya, tak perlu berjumpa. Okey. Yang ni kita akan masuk pada chapter ni lah, chapter kedua ni. Chapter kedua iaitu apa? Connecting and communicating online. Okay, dalam bab ni kita akan belajar evolution of the internet. So kalau kita membincangkan pasal internet, evolusi, apa maksud evolusi? Ialah perubahan. Perubahan. Macam contoh awak daripada kecil kepada yang sekarang dah besar, panjang, orang kata kan, dah boleh kahwin pun ni perempuan tu. Lepas tu apakah yang dimaksudkan dengan broadband internet connection? Various of broadband internet connection. Contohnya Unify, broadband Unify lah, dia berkelajuan tinggi. So internet awak tak ada delay lah.
sekali sekejap tadi ada delay macam saya punya. Saya Unify Tapi kalau yang pakai line internet data punya agak orang kata agak slow sikit. Describe the purpose of an address and its relationship to a domain name. Describe features. Describe features of browsers. Identify the components of a web address. Browsers ni kita ada awak test itu boleh Google Chrome, dan kita ada juga Mozilla Firefox dan yang satu lagi yang saya tahu, yang baru saya tahu lah, tak tahu betul tidak. Ada yang setengah orang dia suka memilih Mozilla Firefox dia lebih laju sebab mungkin tak ramai Select saya. Apa? Hello? Dengar tak suara saya? Lag tadi. Macam dengar tak? Sekarang dengar. Okey, baik. Alright. So Mozilla Firefox dia lebih laju lah. Mungkin kenapa dia lebih laju, tak ramai menggunakan. Tapi pada saya Google Chrome masih lagi laju sebab saya line internet laju lah. Tapi kalau mungkin awak rasa slow sangat yang Google, cuba Mozilla Firefox. Okay, mungkin dia lebih laju. So tak adalah data yang mengatakan Mozilla lebih laju pada Google Chrome. Yang saya tahu memang Google tu lebih laju. Tapi di semalam lah ada kawan saya kata dia punya Mozilla Firefox dia lebih laju. Okay. Dan seterusnya ialah describe ways to compose effective search text. Macam mana nak awak Google search tu macam mana nak lebih orang kata lebih laju lagi, lebih efektif lagi. Kalau tidak nanti banyak sangat awak nak cari, contohnya nak cari orang yang tarikh lahir 1996, dia keluar lelaki perempuan semua jadi kita nak hanya lelaki saja contohnya, atau hanya perempuan saja. So kita ada punya cara dia. Okey, dan seterusnya apakah manfaat atau kepentingan, benefit dan risiko kalau awak guna online social networks. Kita belajar melalui FB. Kalau awak perhatikan, kita melalui FB pun ada orang ancam melalui FB. Okey, dia ancam gini. Dia dululah, sekarang dah tak ada FB yang sekat betul so saya dikata situ saya ada gambar awak bersama awak. Saya akan mengancam awak lah, sila bayar. Ramai kena macam itu itu masih risiko, benefitnya baguslah. Kita boleh sekarang ni pula kita tak dapat jumpa kan. So dengan cara ini kita boleh social network ni kita boleh berjumpa macam sekarang ni Tak perlu awak nak ini antara social network ni bukanlah ni formal lah. Social network ni macam FB kan, Instagram. Okay. Describe use of various type of website. Masalahnya pelbagai guna website. Dan seterusnya ialah macam mana web tu, penggunaan web tu dari segi animasinya, grafik, dia nampak lebih menarik lah. Kalau awak tengok bulletin utama, ada suara dia, ada gambar dia dan dia ada virtual reality dan sebagainya. Virtual reality ni maksudnya macam awak berada kat situ, macam awak tengah tengok bola dalam stadium. Tu yang kata dalam Astro Arena ke, yang seperti dalam stadium lah, di bawah lah. Mungkin lebih baik pada stadium sebab dia ada pengulas. Dalam stadium tu sendiri ada pengulas. Cuma stadium yang lebih dia punya hiruk pikuk dia, bising dia dan semangatnya. Explain how email list, instant messaging, chat room, ni semua ni yang berkaitan dengan bagaimana email tu beroperasi, mesej dan sebagainya. Dan apakah yang dimasukkan dengan VoIP, FTP dan sebagainya. Identify the rules of NETIC. Okay, NETIC macam ada etika di situ. Okay. So kalau boleh, ini agak kalau sempat kita habiskan lah, sebab tu saya nak kena ajar cepat sebab yang ini saya rasa dia punya soalan teori je agak yalah, awak boleh baca lah kan. Dan seterusnya ialah internet. Apa yang dimasukkan dengan internet? Apa yang dimasukkan dengan internet? Internet is a worldwide collection of networks. Okay. Kalau macam contoh sekarang ni berlakunya dalam
ada certain internet tu, website tu delay. Contohnya kalau awak nak tengok baru yang awak nak tengok result SPM contohnya kan. Baru semua tengok result SPM. Masa tu dia akan awak tengok kalau 500,000 dia tak dapat untuk server tu, untuk macam kawasan tak dapat nak cater lah, sebab semua guna dalam satu masa yang sama. Contohnya kalau mak bapak awak cikgu ke nak hantar markah sebelum ni. Jadi biasanya dia orang hantar pukul 2 pagi. 2 pagi orang dah tidur kan. Ramai yang hantar pukul 11 pagi. Orang ramai je masa tu cram. So, jutaan jutaan collection networks tu dalam agensi government, institusi pendidikan contohnya KYPJ ni, dan individu pun ada. Individu ni macam awak ada website sendiri kan, awak ada page sendiri di FB. Itu yang menjadikan dia mempunyai berjuta website ataupun internet line. Okey. So awak tengok kalau kat gambar ni, kalau kat gambar tu kita ada ni lah, gambar-gambar yang awak boleh hantar WhatsApp ya. Boleh berhubung dengan kawan-kawan. Boleh ni lah, macam-macam internet yang boleh berfungsi. Seperti yang sekarang ni, ini adalah kebaikan internet. Rasa je ni semua produk luar negara ni. Google lagi apa yang awak tahu selain daripada Google, apa boleh tak awak tahu yang boleh berhubung macam inilah? Apa lagi? Boleh jawab kat saya tak? Guna chat sekejap, boleh tak? Okey, cuba sila guna chat. Selain Google Meet, awak boleh untuk kelas ke? Ada pun jawapan. Okey lah. Zoom, Webex, apa lagi? Akod benda tak main game tu, apa tu? Akod. Lupa lah saya. Lagi Webex apa tu? TM tu pun ada. Banyak orang Google Meet. Telegram pun ada masalahnya, Telegram. Okey. Okey, internet ni ialah bermula pada tahun 1969. Awak belum lahir lagi, tetapi dia hanya allow scientists of different physical location. Maksudnya ada lokasi yang berbeza, dia boleh berhubung untuk berhubungkan maklumat lah. Macam sekarang awak satu dunia boleh berhubungkan, hantar je lah, senang. Okay. And work together, function even if part of the network were disabled. Berfungsilah jika tempat tu berlaku kerosakan ke. Macam contohnya, yelah kalau kita tak jauh lah, kalau kita tak ada internet sekarang ni agak susah jugalah. Sebab macam mana awak nak belajar, memang tak belajar lah. Okay. Takkanlah saya nak pergi rumah awak ke kan, awak nak pergi rumah saya ke, nak jumpa tempat, tak boleh, semua tak boleh. Tapi kata-katalah student tanya bila nak naik, saya kata sabarlah, sebab semua tak boleh. Sekarang ni kes pun tinggi kan, kes pun tinggi. Yang ini ialah apa, dia daripada 1969 tadi. Sekarang ini tahun ke tahun tahun ke tahun. Pada awal sehingga sekarang ni dia nak panah ni kan. 1984 ARPANET, dia mula ARPANET. Sekarang ni dah jadi internet kan. 1984 pun masih lagi ARPANET 1000 saja. Saya ada lagi masa ni lah, hidup lah, masih saya melalui tahun ini lah. Memang tak ada. So ni ada mungkin kat negara Amerika ke, dekat kerajaannya. 1000 individual computers like
as host. Okay. Dan sekarang ini millions of hosts connect to the internet. So banyak lah. Dah ada. Okay. Connecting to the internet with wired connection. Wired maksudnya apa? Wired maksudnya apa? Yang ada wire tu. Kalau awak ada kabel lah. Bukannya, maksudnya macam talian telefon ada wire. A computer or device physically attached via cable or wire to a communication device. Computers without communication device can use a wireless modem. Okey. Sekejap kalau saya hendak cari gambar modem wireless modem. Saya rasa awak dah tahu cuma nak refresh lagi dekat internet lah. Saya tengok nanti saya copy paste. Okey. Ni. Kalau rumah siapa yang ada Unify? Rumah siapa yang ada Unify? Line Unify? Kalau ada Unify ni, dia ada macam ni lah. Gambar apa nama? Okey. Gambar modem ni. Dan juga awak boleh bawa ni. Saya ada juga kat bilik saya. Awak boleh bawa ke atas lah supaya dapat. Contoh saya bilik atas kan. Bilik bawah agak lebih kuat lah sebab dia kat situ. So kalau bilik atas nak kuat, kita ada beli yang namanya wireless lah ataupun mesh lah. Okey, yang boleh dia wire, dia boleh stablekan dan dia apa yang ke atas bawah kuat, atas pun kuat lah gitu ya. Dia menarik lah. Dia bukan menarik, dia disamakan ya. Itulah dia punya modem, peranan modem tu. Okey, dan seterusnya ni ni ada gambar juga yang ni. So dia ada ni lah, awak punya komputer ada modem, sama modem, wireless modem. Wireless modem ni pun boleh dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk yang macam pen drive tu. Macam komputer saya pun komputer desktop saya ada desktop. Dia tak ada line internet. So kalau nak sambung line internet, awak kena beli satu dongle yang dinamakan wireless modem. Itu berperanan untuk peranan macam modem lah untuk menghubungkan komputer awak nak masukkan internet. Kalau tak ada tu, so awak cocok lah dalam awak punya laptop. Okey. Dan yang ini ialah kalau perbezaan antara wired dengan wireless. Okey. Kejap. Wired and wireless. Apa beza dia? Kalau saya ada tak ada punya gambar ni, saya cari kat internet sekejap. Okey. Kalau lebih mudah gini je lah. Kalau wired dia guna wire senang gini lah. Okey. Ini wire berapa? Orang kata wire ni lebih, orang kata ada wire komputer tapi wireless dihubungkan dengan tanpa wire tanpa wire. Kalau wire dia disebut sebagai cable internet service ataupun DSL digital subscriber line. Ada perkataan L tu ialah apa? Line line internet orang kata. Ataupun digunakan sebagai FTTP, fiber to the premises. Fiber ni lah wire fiber broadband tu.
Sebenarnya kalau ada yang ada Unify, rumah siapa tadi yang ada Unify tadi? Okey, Mak Amira. Awak perhatikan, tak payah perhati lah, memang tak nampak. Dia bawah tanah. Mungkin dekat depan rumah awak tu ada jalan, ada bawah tanah tu dia ada wire yang besar lah, yang dinamakan fiber ataupun broadband, fiber lah, gentian optik. Alright, dia ada wire lah. Dan daripada situ dia akan sambungkan, kalau awak perhatikan kat belakang rumah awak ataupun depan rumah, ada satu wire lagi ke rumah awak. So wire ke wire itu namakan wired lah, apa nama, Unify. Tetapi daripada dia akan masuk wire lah, and then sebab tu lebih kuat, Unify lebih kuat sebab dia wired lah. Wired dulu, lepas tu barulah dia guna apa, dia guna Unify. Ada modem tu lah, dia menghubungkan dengan tu. Jadi dia kuat lah, Unify tu kuat. Sebab kalau macam berbanding awak punya handphone mana ada wire. Kadang-kadang dia agak nak download lambat, limited, sangat-sangat terhad. Yang ni wired lah. Wired maksudnya kabel internet service. Macam contoh Unify, kalau awak perhatikan dekat belakang rumah awak, Amira boleh respon kat saya tak? Awak perasan tak ada wire kat belakang rumah awak tu? Wi-Fi, Unify, ada tak? Ada, sir. Bagus. Saya minta maaf, awak duduk mana, Mira, ya? Rumah kat mana? Saya dekat Pulau Perdana kat Skudai. Pulau Perdana. Maksudnya dia memang, kalau nak pasang, nak langgan Unify, dia memang, kalau orang macam awak ni mungkin contoh awak sesali balik memang tak perasan. Masa dia pasang tu saya ada jadi saya tahulah dia memang pasang line Unify menggunakan wire. Itu dinamakan kabel internet service ataupun DSL, digital subscriber line, atau fiber to the premises. Premises ni rumah awak lah. Premises sebagai ia adalah merujuk pada rumah awak. Alright. Rumah awak, rumah yang Amirah tu duduk, itu premises. Maksudnya daripada tu ialah FTTP. Dan seterusnya lah wireless. Wireless ni merujuk kepada yang modem tadi yang saya tunjukkan tadi. Modem ataupun handphone awak, itulah wireless ataupun dinamakan Wi-Fi. Wi-Fi will stand for apa? Dia ringkasan kepada apa? Wireless fidelity. Wireless fidelity ni ia merujuk kepada kemudahan, fidelity adalah kemudahan tanpa wayar, Wi-Fi. Bahasa lama lah mungkin, so kita terima sajalah. And then ini juga ialah dia adalah mobile broadband, macam contoh Maxis broadband, Celcom broadband yang menggunakan mahal sikit lah. Okey. Mungkin dia ada macam ada dia punya equipment dia, ada punya apa ni, yelah dia punya, awak boleh bawa ke mana-mana tu kan. Kecil je barang dia. And fixed wireless and satellite internet services. So itu beza antara, awak cuba cari lah, beza antara apa nama, wired dengan wireless. So dia menggunakan satellite. Maksudnya perhubungan di antara handphone dengan handphone kawan awak, ia menggunakan salurannya menggunakan satellite sebenarnya, ke atas, ke angkasa tu ya. Dia ada satellite. Kalau awak perhatikan nanti saya orang kata satellite tu settle lah orang kerja satellite. Settle satellite. Okay. Sekejap saya copy and then
Oh. Ni satellite. Ni satellite. Okay. So dia awak punya line tu, suara awak sampai ke satellite. Ni satellite. Canggih kan? Alright. Yang ni lah. Connecting to the internet. Jadi dia ada satellite tadi. Okay. A hotspot is a wireless network that provide internet connection to mobile computer. Hotspot. Rasanya awak mahir juga lah hotspot ni. Hotspot ni maksudnya apa? Hotspot. Apa maksud hotspot ni? Hotspot ni macam awak ada satu tempat lah yang boleh berhubung lah. Macam contoh nak cari internet kat Ion ke Jasco. Dia ada satu tempat tu yang boleh lebih dekat dengan awak lah. Yang boleh awak dapatkan dia punya wireless network. Ya? Contohnya awak punya phone pun boleh di apa, can be function as hotspot. Sebenarnya kawan awak tak ada internet, so dia boleh menggunakan awak punya handphone sebagai hotspot lah. Awak sharing lah, awak kongsi awak punya internet tu kat dia. Ni lah. So mungkin satu handphone awak dia je sebagai hotspot. Okey, ISP. Apa maksud ISP? Internet. Awak tulis sikit lah. Yang saya highlight tu awak tulis. Tulis. Nanti senang kalau orang tanya, awak tak malu lah saya. Orang tanya, awak boleh jawab. Gitulah. Apa ISP? Awak boleh jawab Internet Service Provider. So awak memang orang kata otak muda, otak yang tak ada dosa. So untuk mengingat tu agak mudah. Internet Service Provider, ISP, is a business that provide individuals and organization access to the internet free for a fee. Maksudnya ia adalah satu company macam awak lah tubuhkan satu company, awak memberi dia internet free lah. To the internet free or for a fee. Boleh percuma dan juga awak boleh kenakan bayaran. Itulah internet service provider. Contohnya ialah apa? Celcom, Maxis. Dia adalah antara company yang dikenali sebagai internet service provider. Dia memberikan internet. Astro ke kan? Dia memberi internet. Itulah satu company lah. Kalau awak company yang memberi internet secara percuma ataupun mengenakan bayaran, awak dikenali sebagai internet service provider. Bandwidth represent the amount of data that travels over a network. Gigabyte. So dia ada yang dikatakan apa, megabyte dengan apa, dengan gigabyte. Apa beza dia? Dan satu lagi yang terabyte kan. Nanti saya sharekan gambar. Okey. Kita ada yang banyaknya bit 10. Dua je. Lepas bit adalah byte. Byte adalah 8 bits. 01 sampai 0110. Dia maksudnya gabungan 01 tu sampai 8 huruf lah. Kilobyte. Kilobyte 1000 huruf. Ya. Megabyte ialah
1000 kilobyte. 1000 kali 1000 Itulah megabyte. 1000 kali 1000 ialah apa? 1000 kali 1000. Saya nak tengok. 1 juta. 1 megabyte dah 1 juta huruf. 1 gigabyte kalikan dengan 1 juta kalikan 1000. Ha, 1 juta kalikan 1000. 1 bilion. 1 gigabyte maksudnya 1 bilion huruf. Okey. Dan 1 terabyte tadi 1 giga 1 bilion huruf kan. 1 terabyte ialah 1000 bilion huruf. Makin lama makin besar. So bandwidth mewakili amount of data that travels over a network. So bandwidth ni maksudnya satu yang awak hantar secara batch lah. Berapa banyak awak hantar. Contohnya tukar satu muka surat tu kan. Itu bandwidth yang awak hantar lah. Termasuk juga gambar dan sebagainya. Yang hantar kat saya tu, termasuk gambar kucing tu. Itulah bandwidth yang awak hantar. Yang mewakili berapa byte saya tak tahulah. Mungkin kilobyte. Kalau awak nak tengok berapa banyak awak hantar tu, awak boleh tengok dia punya apa nama? Dia punya size dia. Okey, selepas itu ni yang connecting to the internet. Dan ni rumah awak, contohnya saya guna contohlah rumah Amirah Rumah Amirah tak ada wire kat sini. And then dia akan melalui modem. Modem itu dalam rumah awak. And then dia hantar dekat network lah. Contohnya network dekat awak punya Pulau Perdana ada network dia. Okay. Dia ada macam orang kata dia punya pemancar. And then dia akan hantar ke central cable. Okay, dalam satu company yang besar, contohnya ialah Unify. And then hantar ke internet satellite. Ni satellite dan terusnya dia simpan dalam dia punya apa, macam dekat Facebook, Facebook akan simpan lah. Semua maklumat awak dalam Facebook akan disimpan dalam Facebook di Amerika. Okay. Ini rasanya agak tinggi sangatlah dia punya ni. Dia punya technical tak pernah lagi keluar dalam exam. Okay. Hanya pengetahuan sahaja. Tapi awak boleh cerita lah dari sini. Boleh cerita sangat lah. Okay. And then the IP address. Apa yang dimaksudkan IP? Address is a sequence of numbers. Sequence ni awak highlightkan. Dia adalah sequence of numbers. Sequence maksudnya apa sequence? Awak tahu tak apa maksud sequence? Awak tahu maksud sequence ni? Ini sequence. Sequence ni maksudnya turutan Turutan jujukan. Turutan maksudnya lepas satu nombor satu dua, lepas nombor dua tiga, empat, ataupun dua empat enam. Lepas dua kali dua empat, empat kali dua satu dua, empat kali dua lapan. Itu satu yang sequence lah ya. Yang berturutan, yang mengikut dia punya. Macam inilah senang. Macam ini senang. Rumah awak, alamat. So boleh jawab tak si Izzuddin Izzuddin ataupun Nas. Kalau alamat rumah awak turutan, okey. Kalau alamat rumah, macam mana alamat rumah awak? Mula-mula dia apa? Dalam alamat rumah awak, kita tengok alamat rumah. Mula-mula dia apa? Boleh jawab tak? Alamat rumah, mula-mula alamat rumah apa? Sila jawab. Tak apa, siapa boleh jawab kat chat, ruangan chat tu. Yes, nombor rumah. Kemudian yang kedua, lepas nombor rumah ialah apa? Pandai, nama pandai. Nama jalan. Yang ketiga, selepas nama jalan, negeri pula. Salah. Nama taman. Cepat sangat nak melompat. Dia punya sequence tu. Okey? Sabar. Nama taman lepas tu? Lepas tu apa?
Daerah betul. Negeri lagi. Awak silap. Satu awak lupa. Rasa semua lupa kot. Pandai postcode. Very good. Postcode tu kalau kau lihat post JNT dia yang penting postcode. Kalau salah postcode, contohnya Kulai dengan Kota Tinggi macam kampus YPJ, kalau Kulai 810, kalau Kota Tinggi 81900 gitulah. 81250 Kota Tinggi. Jadi dia akan hantar Kota Tinggi. Agak lambat sikit. Kalau Kulai agak cepat. Itu kalau postcode tu itu penting. Kalau boleh tanya dengan orang penerima post tu, buku tu, postcode apa yang biasa cepat. Dia tahu, orang pemilik rumah tu tahu. Kalau contoh kat kampung YPJ memang contoh terbaik. Dia tengah-tengah Kulai dengan Kota tau. Saya guna 810 sampai lebih cepat daripada guna 81250. Kota Tinggi kan. Kota Tinggi Kulai lebih cepat lagi sebab dia kadang-kadang dia macam bandar besar lah. Dia tu hantar kat Kulai dulu, tu hantar kat tempat. Kalau macam Kota Tinggi, dia hantar JB dulu bawa hantar kota ya. Okay, postcode tu amat penting. Yang ini jugalah macam contoh IP address, ada sequence sequence di mana dia ada dia ada IP address. Dia ada nombor-nombor ni, nombor sequence ni. Contoh ni lah. Ni komputer. Nombor komputer. Ini nombor apa daerah, negeri dan sebagainya. Okey. Jadi dot tu ialah mewakili nombor komputer. Dalam komputer tu ada network dia berapa, network apa. Dalam network tu dah apa, satellite ke apa. Dia ada itu. Itulah postcode lah. Dan domain name kita ada .com. Itu top level domain yang paling besar .com. Dia paling alas sekali lah. Ibarat dia macam negara lah yang paling besar. Macam nama awak Malaysia, semua Malaysia kan. Itu .com. Semua ada .com lah. Ataupun kalau tak ada .com, .my. Itulah apa, top level domain. A domain name is a tag-based name that corresponds to the IP address. Domain ni dia ada text. Tag maksudnya apa? Ada huruf. Ada huruf. Contoh ABC, Google. Itulah huruf. Kalau IP, dia lebih kepada nombor. IP lah apa? Nombor. Awak perhatikan, ia adalah satu apa? Awak kena bezakan. Yang ini ada nombor. Nanti dalam kelas saya nanti, sebelum kelas saya, Izzuddin ke siapa, suruh Cik Hud, suruh testing pen. Sekarang ni pen saya tak banyak sebab dia berada di screen kedua. Pen ni kejap-kejap screen pertama, sekejap screen kedua function. Dan sekarang screen pertama pula dia boleh function. Screen kedua tak boleh function pen ni. Pen ya. Pen digital ni kadang-kadang screen kedua, sekarang screen pertama. So nanti wakil kelas beritahu saya sebelum kelas, sebelum record. Ni screen kedua ke screen pertama? Cik Hud test dulu boleh tak? Pen ni guna. Sekarang saya dah setkan screen kedua dah tak boleh. Dia sebab dia boleh guna screen pertama. Okey. Tapi saya guna ni lah. Saya guna yang ni, okey. Nasib baik saya komputer. Saya komputer kita boleh color-colorkan number. Kalau domain name is a tag base. Dia hanya nak huruf nak apa? Perkataan ataupun huruf. Bukan nombor lah, huruf ABC tak apa? ABC huruf ke nombor? Contohnya nama awak Izzuddin. Izzuddin tu huruf ke nombor? Huruf kan? Saya agak keliru lah. Okay. Ataupun tag base .com. DNS server translate the domain name into its associated IP address. Okay. Yang ini dinamakan DNS server. Translate. Ada satu server tu yang dinamakan DNS. Dia akan menterjemah mengikut bahasa komputer the domain name into its associated IP address. Maksudnya domain name ni akan sentiasa berhubung dengan IP ni menggunakan yang dinamakan DNS server. Sebenarnya yang penting alamat rumah awak ni ataupun alamat komputer awak tu. Sebab jadi yang .com tu dia akan sentiasa berhubung dengan address awak. Domain name tu, yang domain name contohnya maybank2u.com, facebook.com, contohnya itulah domain name yang awak layari. Google Meet, okey. Yang ini agak rasanya awak dah apa nama?
Okey, kita ada apa? Kita ada .com. .com ialah semua guna. Banyak gunakan. Kalau awak punya google.com kan. Kalau awak tengok dekat awak punya search tu, dia ada .com tu kan. Tetapi juga ada .edu. Contoh kypg.edu.my. My tu merujuk pada Malaysia My. Edu tu merujuk pada educational. Sebab itu dia ada educational. Jadi mungkin murah sikit lah dia punya bayaran dia. Edu. Okay. Gov, government. Mungkin free. Tapi tak semua orang boleh guna alamat ni. Orang yang kerja government sajalah. Military, MIL. Military ni contohnya ialah apa ni, ketenteraan Amerika contohnya. Banyak Amerika lah sebab dia yang buat. Malaysia tak tahu dia guna apa. Apa ya. Dia ada rahsia dia, tak boleh saya beritahu ni rahsia apa Malaysia .net .net network provider or commercial companies. Ni tak banyak orang guna lah. Dia ada company-company tertentu saja yang menggunakan .net. .org contohnya non-profit organisation. Contohnya masjid. Masjid, lagi surau, lagi apa NGO, apa persatuan sabit merah, persatuan apa Kompang. Saya nak tanya awak masuk persatuan apa masa kecil-kecil dulu. Setiap orang tulis boleh tak? Setiap orang tulis apakah persatuan yang awak pernah masuk. Dalam chat awak type lah persatuan apa. Persatuan tari menari ke. Tulis. So soalannya sila tulis dalam chat. Apakah persatuan yang pernah awak apa ni join ataupun pernah awak sertai. Setiap orang lah. Ada berapa orang ni? 5 orang 1, 2, 3, 4. Kebudayaan. Penerbangan. Wah, elok. Lagi 2 orang. Lagi 3 orang. Izzuddin, Najlah Hani, Nas. Apakah persatuan yang pernah awak sertai? Dua orang. Yang 2 orang gimana? Dah tak ada lah. Nurul Sazwani, apakah persatuan awak? Tak ada persatuan. Kalau tak ada tu tak ada Type tak ada. Tak ada apa persatuan Okey. Jangan tipu Nurul Sazwani. Lagi apa? Najlah, Izzuddin dengan Nas. Ada tak persatuan? Kat sekolah lah. Kat sekolah ke, dekat kampung ke, kat taman yang awak pernah sertai lah kan. Lagi 2 orang Izzuddin. Nanti awak tulis lah Tak ada juga. Nas. Okey, mungkin saya boleh beri nasihat lah. Masuklah mana-mana persatuan. Mungkin dia boleh lah untuk awak memberi khidmat lah. Memberi khidmat kepakaran masa awak terluang mungkin itulah cara awak apa Allahuakbar cara awak memberi khidmat dapat pahala secara tak langsung So tetapi awak punya persatuan itu boleh membuat satu website sendiri. Dia akan .org. Okey. Nanti kita akan habis juga dalam lagi 10 minit. Mungkin kita akan habis syllabus ni. Kita akan sambung nantilah. Okey, yang ini ialah how a browser displays a requested web page. Yang ini awak perhatikan sebelah atas kiri dia ada .com ni, awak type saja and then dia akan pergi ke .com ni, dia akan pergi yang Google bila awak tulis saja dia akan hantar kepada DNS server
Iaitu dia akan membaca alamat komputer awak 74.125. Dia boleh berbeza-beza lah. Ini macam alamat rumah kan, alamat rumah berbeza dengan alamat rumah orang lain, betul tak? Jadi setiap komputer awak dengan komputer orang lain berbeza dot tu. Dia mungkin ada 1, 2, 3, 4 lah. Macam alamat rumah kan ada 4 kan tadi orang kata. Nombor rumah, nak taman, okey, nama jalan, taman, postcode. Lepas tu dapat identify lah. Sebab itu kalau FBI ke ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Komunikasi Malaysia, dia boleh tahu kalau awak memberi dakwah, contohnya katakan awak anti vaksin. Awak katakan memang tu lah, memang contoh, bukan awak, kita ni anti vaksin tulis. Dia baru ni ditangkap kan, sebab dia tahu melalui awak punya ni lah, alamat ni, alamat.com ni. Tapi yang biasa lepas ni lah, yang dekat PC, dekat apa nama, lab komputer ataupun cyber cafe. Tapi cyber cafe pun dia rekod kan siapa yang menggunakan waktu itu. Jadi dia boleh tahu sebenarnya. Itu bahayanya kalau awak membuat apa-apalah dekat awaknya komputer, awak tulis apa-apa, dia boleh detect lah. Yelah, sekali kena saman 8,000, kadang 20,000, kena penjara lagi. Sebab ia melibatkan kepercayaan orang kepada vaksin. Jadi ataupun mungkin awak, yelah, mungkin awak membuat fitnah kepada orang yang dia tak pun membuat salah itu, tapi awak buat fitnah ataupun awak rasa itu betul. Nanti kalau dia comeback balik pun awak kena juga. Kita kena juga. Contohnya kalau cerita pasal kemalangan, muka orang tu tengah mati dengan meninggal, muka tu tengah meninggal, dah awak ambil gambar, sekali keluarga dia, anak dia tak suka, ada saman siapa yang menyebar gambar, sedang dituntut melalui lawyer. Boleh dapat lah. Sebab lagu malu kan. Ibarat macam kita lah, keluarga kita, suka tak kita di mana keluarga kita, contoh aksiden, gambar mak bapak kita ditunjukkan, satu Malaysia tengok, kita agak sedih kita amat sedih, yang kita tak boleh nak tak boleh nak bayangkan kesedihan itu. Sebab itu kita ada hak untuk menyaman lah. Macam mana orang tu boleh detect awak hantar, ialah melalui nombor ni lah, yang ni tadi, nombor IP address tadi. Okay. So step 3, the browser use the IP address to contact the web server to the specified IP address sebagainya. So dan dia akan tunjukkan hasil ni lah. Sebab tu cepat, dulu lambat tau. Ya Allah, masa saya dulu nak nunggu dia keluar lama, 5 minit pop baru keluar. Dia loading lama sangat kadang-kadang langsung tak keluar. Dulu yang saya katakan dulu ialah wire tu saya kena sambung. Memang tak ada wireless lah, sambung nak dapat internet. Lepas tu crack bunyi crack. Rasanya awak ada. Zaman tu rasanya awak ada lah. Masa awak darjah 3, ingat? Boleh tak? Mungkin yang boleh ke tidak kelas darjah 3, darjah 4, awak ingat tak macam mana mak bapak awak dapatkan internet? Cuba recall balik sekarang ni. Macam mana? Ada guna wire tak dalam rumah untuk dapat internet? Masa awak darjah 3, darjah 2, rasanya masa tu awak masih ingat lagi saya rasa. Darjah 4. Dulu nak tengok internet macam mana? Sila guna chat tak ada dalam ni dalam recording ni. Sila guna chat. Ataupun sila jawab gunakan awak punya voice lah, speaker, mikrofon tu. Tak ingat? Okey, yang ingat siapa ingat? Bagus awak tak jawab. Anak saya ingat masa tu, yang paling ingat. Oh ayah, masa tu wire tu, wire kan. Macam mana mak bapak awak ataupun awak sendiri nak dapat internet? Rasanya memang agak susah lah soalan tu. So saya tinggalkan soalan tu, awak bincang dengan mak bapak awak macam mana Mungkin mak bapak awak agak boleh jawab. Mungkin dia pun pengguna internet, macam saya pengguna internet yang tegar. Memang saya antara yang tegar lah, ataupun yang
Sukalah. Sebab tu saya tak boleh salahkan uh, generasi awak, pelajar ataupun anak saya yang menggunakan internet. Sebab saya pun minat lah. Okey. Yang seterusnya ialah World Wide Web, WWW, ataupun yang dikenali sebagai web. WWW bukan wrestling tu. WWW awak tengok kalau dekat internet, di sana tak ada. Bukan tak ada, disembunyikan sebab semua guna www, HTTPW, dia semua sama lah. Jadi dia nak ringkaskan, awak just type saja tanpa W pun boleh, tapi semuanya menggunakan www, World Wide Web. Consists of worldwide collection of electronic document, web pages. Jadi World Wide Web ni semua web masuk dalam World Wide Web. A website ni macam a collection of related web pages and associated item. Website kalau awak boleh ingat ialah sekejap. Rasanya benda ni agak awak biasalah. iCampus, okey. Mungkin awak dah biasa. Ni lah antara internet yang iCampus ni saya boleh ni lah. Ni Allah. Yang ni kita tengok atas tu ialah apa? iCampus.kypj.edu ataupun kypj.edu.my, gitulah. Itu maksudnya dia punya website untuk KYPJ. Web server ni kebetulan ada sikit problem e-learning disebabkan semua pelajar guna, semua pensyarah guna. Berapa ribu pelajar kita ada 2,500 2,300 pelajar gunakan waktu yang sama e-learning. Jadi dia sekarang dah jam, ada lambat sikit sebab dia guna yang sama web server. Web server tu terletaknya di Nusa Jaya. Kita bayar atau sebulan dalam 18,000. Okay. Web 2.0 refers to a website that provide a means for user to share personal information, allow user to modify. Web 2.0 ni dia lebih orang kata terbuka lah. Awak membenarkan, awak boleh macam contohnya FB kan, to share personal information, allow users to modify website content and provide application through a web or browser. Berbanding dengan yang macam government yang awak tak boleh ubah. Memang dia tetap situlah sebab dia akta rahsia tu amat tinggi. Okey. Jadi okey, kita teruskan lagi. Mungkin lagi 2 slide ataupun last slide. A browser. Yang ni. Kalau awak tengok kan yang ini, gambar ni. Saya besarkan sikit lah. Ni. So kita ada multiple tabs open in browser window. Ada pelbagai, ada sebelah kiri, sebelah kanan penuh lah. Awak boleh close, awak boleh tengok window-window tertentu.
Macam awak buka pintu, awak nak buka tingkat mana, buka pintu tingkat mana awak nak buka, awak mesti suka lah ya. Awak boleh buka mana-mana tingkap. Ni nama window lah, window browser. Kadang-kadang banyak kan, jadi awak boleh pilih. And then yang ni website on mobile browser. Dia sama keluar je. Cuma mungkin kalau untuk phone awak, dia agak limited lah. Dia akan terhad kepada ni lah gambar yang utama saja. Yang untuk pilihan tu dia akan set lah untuk awak. Dia tak tunjukkan. Tapi awak boleh carilah dekat handphone tu. Sebab mungkin awak boleh besarkan. Kalau awak itu maksudnya kalau menggunakan handphone, dia agak, orang kata dia agak terhad. Penglihatannya kecil kan. Sebab itu tapi kalau menggunakan dekat komputer, dia satu muka yang penuh lah. So satu muka yang penuh semua ada. Walau dengan cara ini dia sama konten dia, tetapi yang ni tak ditunjukkan sebelah kiri tu. Sebelah kanan tu mungkin tak tunjuk, hanya yang utama sini. Tetapi kalau nak tengok yang kiri tu ada mungkin kat sebelah atas tu, yang awak boleh kena besarkan. Okey. Macam Maybank to You, berbeza dengan yang kat dia sama. Cuma cara hasilnya mungkin internet dekat laptop dia agak, orang kata, menu driven lah. Boleh semua kat situ ada menu dia. So, kalau dekat handphone dia mencari mana nak tekan ni. Kadang-kadang sebelah atas kan, atas tu contohnya nak copy satu page mana nak cerita copy tu tak jumpa. Rupanya dia tersembunyi kat atas gambar gear tu. Kalau awak perhatikan dia ada gambar gear lah, gambar 3 titik ke atas tu. Itu biasanya setting lah. Awak kena setting. Pening. Amat pening kalau internet ni. Sebab tu kadang-kadang, tapi awak tak boleh tidak lah ya. Tak boleh tidak, awak kena hadapi juga. Awak kena hadapi. The home page is the first page that a website display. Home page ni maksudnya yang tadi ni lah. Yang gambar apa ni, gambar homepage untuk campus yang muka depan lah. Okey. Homepage ni muka depan. Macam contohnya awak pergi rumah orang, kat rumah depan rumah tu, satu biji rumah tu, itu adalah nama homepage lah. Homepage. Okey. Display a website display. Maksudnya secara keseluruhannya semua ada di situ lah. Cuma awak boleh pilih, kalau kat rumah tu awak nak pilih bilik mana, bilik 1, bilik 2, bilik 3. So awak tekan saja bilik 1, bilik 2. Jadi homepage ni maksudnya untuk keseluruhan tu. Contoh kalau kat mall tu dia ada satu yang menu display kan. Awak boleh tengok, ini nak tengok McDonald kat mana dia akan tunjuk. So tekan kat McDonald tu. Itu yang display yang besar tu ialah homepage lah ya. Current browser typically support tab browsing. Current browser ni maksudnya yang awak dah pilih tadi lah. Browser yang window-window yang sebelah kiri, kanan dan seterusnya tu ialah yang awak sedang menggunakan sekarang ni. Macam contohnya saya sedang menggunakan Google Meet contohnya. This is a current browser. Okay. Nanti kita akan sambung. Okay, kita dah habis setakat ini. Tapi untuk chapter ni, luar ni kita belum habis lagi. Kita ada sehingga berapa? 44 lagi 10 slide. Rasanya tak boleh habis. Kita akan sambung next class, okey. Dan kita mungkin next class kita akan buat inilah 2 chapter kan. Ataupun habiskan chapter ni ataupun 2 chapter lah. Okey. So yang ni saya akan rasa itu saja untuk hari ini. Ada apa pertanyaan ke tidak sebelum kita tutup rakaman ini? Ada apa pertanyaan untuk chapter ni lah? Nanti kita akan tutup record dan kita akan tanyalah secara personally nanti selepas rakaman. Ada tak pertanyaan? Okey, kalau tak ada kita setakat ini saja rakaman setakat ini sahaja. Sila like, sila comments,
sudah share saya punya YouTube nanti.